bertemu sekali lagi kita di bawah subjek GCMP 2022 iaitu unit 2 bakteriologi. Kita akan lihat dulu yang pertama iaitu unit 2.1 pengenalan kepada bakteria. Ada 3 objektif di bawah topik pengenalan bakteria ini. Yang pertama kita akan tengok pengkelasan bakteria dari segi bentuknya, bentuk atau kita kenali sebagai morfologi. Okey, yang kedua kita akan tengok struktur dan fungsi bakteria, dan yang ketiga faktor pertumbuhan bakteria dan juga cara bakteria membiak. Objektif pertama iaitu pengkelasan bakteria daripada segi bentuk. Okey, apa pentingnya kita nak tahu tentang bentuk bakteria? Bentuk bakteria ini penting dalam pengecaman bakteria. Apabila kita ambil sampel najis atau apa-apa jua sampel dan kita lihat di bawah mikroskop, kita akan lihat bentuknya terlebih dahulu untuk kita mengenal pasti bakteria itu jenis apa. Okey, mari kita lihat bentuk yang pertama iaitu kokus atau sfera. Okey, kalau single ataupun tunggal, dia dikenali sebagai kokus lah. Tetapi kalau berdua atau ada 2 kokus, dikenali sebagai diplococcus. Jika berantai, streptococcus. Jika berkelompok, dikenali sebagai staphylococcus. Okey, contoh bakteria yang berbentuk kokus adalah Streptococcus aureus. Bentuk yang kedua adalah root atau bacillus. Nama bakteria yang berbentuk root adalah Bacillus anthracis. Manakala bentuk yang ketiga adalah Vibrio atau coma. Vibrio ini pada asalnya bentuknya adalah daripada kokus atau root, tetapi ditambah dengan flagella ataupun bakteria tersebut mempunyai flagella. Bila ada flagella, dia boleh bergerak. Sebab itulah bakteria ini dikenali sebagai Vibrio. Nama bakteria yang berbentuk Vibrio adalah Vibrio cholerae. Bentuk yang seterusnya adalah spiral atau nama lainnya berpilin. Okey, bakteria ini berbentuk seolah-olah seperti spring atau absorber kereta. Okey. Nama bakteria yang berbentuk spiral ini adalah Treponema pallidum, yang mana bakteria ini menyebabkan penyakit sifilis. Yang terakhir, bentuknya adalah pleomorphic. Pleomorphic bermaksud, morphic itu adalah bentuk, pleo bermaksud banyak. Maksud di sini, bila terdapat percampuran pelbagai bentuk, sebab itu kita panggil pleomorphic. Nama lain pleomorphic juga dikenali sebagai bentuk filamen, akar maupun tulisan Cina. Masuk pula ke objektif kedua iaitu struktur dan fungsi bakteria. So, mari kita lihat macam mana kita nak melukis. Pastikan anda boleh melukis dan boleh melabelkan bakteria tersebut. Okey, kita lukis yang pertama yang paling dalam iaitu membran plasma atau membran sel. Gunakan warna yang sama dan juga kita label warna yang sama. Di luarnya pula adalah dinding sel. Okey, so saya ulang balik, yang di dalam sekali adalah membran sel, di luar adalah dinding sel. Okey, yang saya highlight ini adalah kapsul berlendir. Okey, kenapa saya guna highlighter? Kerana dia tak nampak struktur, dia hanyalah selaput sahaja. Okey, yang spike-spike ini pula adalah pilai. Ada yang sebut pilai. Okey, yang berwarna merah tersebut adalah flagella, manakala yang di dalamnya adalah nukleoid. Okey, apa fungsi nukleoid? Nukleoid adalah untuk membawa bahan genetik. Manakala membran sel pula adalah mengawal keluar atau masuk bahan. Manakala dinding sel adalah untuk memberi bentuk kepada sel. Kapsul berlendir pula melindungi bakteria daripada dimusnahkan. Flagella untuk pergerakan dan pilai adalah
untuk melekatkan bakteria kepada perumah. Selain daripada bentuk, kita juga boleh buat pengecaman bakteria melalui pewarnaan. Okey, bila kita buat pewarnaan, bahagian yang paling menyerap warna adalah di bahagian dinding. Kerana apa? Kerana struktur dinding tersebut mempunyai lapisan yang berbeza. Sebab itu, jika kita buat warna gram negatif, warnanya lain. Bila kita warnakan gram positif, warnanya lain. Struktur dinding sel di bakteria gram positif mempunyai 2 lapisan, manakala struktur dinding di bakteria gram negatif ada 4 lapisan. Oleh yang demikian, pewarnaan juga akan menghasilkan warna yang berbeza. So, kalau kamu tengok di gambar rajah, kalau kamu warnakan gram positif, akan menunjukkan warna biru atau ungu. Manakala gram negatif warnanya merah atau pink. Objektif ketiga adalah faktor pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Okey, kali ini saya rumuskan kepada satu bentuk peta minda yang mudah untuk anda ingat. Kalau anda lihat di nota agak banyak untuk diingat. Okey, saya ringkaskan sebagai osmansi. Osmansi mewakili kepada oksigen, suhu, makanan, air, nilai pH dan cahaya. Di bawah oksigen, kita bahagikan kepada aerob, microaerophils dan juga anaerob. Pastikan anda tahu setiap istilah-istilah berikut. Okey, kita mulakan dengan anaerob. Anaerob terbahagi kepada 3, iaitu aerotolerant anaerob, fakultatif anaerob dan obligat anaerob. Sila pastikan anda tahu definisi setiap istilah tersebut. Okey, faktor yang kedua adalah suhu. Suhu terbahagi kepada 3, psychrophilic, mesophilic dan juga thermophilic. Seterusnya adalah makanan. Bakteria seperti manusia juga amat memerlukan makanan. Contohnya adalah karbon, galian, nitrogen dan lain-lain. Faktor yang seterusnya adalah air, yang mana bakteria sangat sukakan kelembapan kerana 90% bakteria terdiri daripada air. Faktor yang seterusnya adalah nilai pH, yang mana bakteria ada yang suka duduk dalam keadaan beraksid, beralkali dan kebanyakannya duduk dalam keadaan pH 6.5 hingga 7.5, iaitu keadaan neutral. Bagi faktor cahaya pula, bakteria sangat tidak menyukai cahaya kerana di dalam cahaya mempunyai UV yang boleh membunuh bakteria. Sila tonton video berikut untuk memahami bagaimana proses pembiakan bakteria secara belahan dedua. Bacteria have both a large circular piece of DNA, which contains the important genes that they need for basic survival, plus extra smaller circles of DNA, called plasmids. When the bacteria wants to divide, the cell firstly replicates all of its genetic material. The cell then grows, and the 2 large circular strands move to opposite poles of the cell. However, the smaller plasmids are more randomly distributed. Finally, the cytoplasm itself begins to divide, and a new cell membrane and cell wall form around the new cells. Here, we've shown the wall and membrane as a single line. But don't forget that in reality, there are 2 layers. The cell wall on the outside, and the cell membrane on the inside. As binary fission is such a simple process, prokaryotes can divide very rapidly, given the right conditions, which generally means a warm environment and plenty of nutrients. For example, some bacteria can divide every 20 minutes, which means that a single bacteria could form a colony of over 250,000 in just 6 hours.
In your exam, you might be asked to calculate something like this for yourself. For example, a bacterial cell has a mean division time of 30 minutes. How many cells would it produce after 3 hours? First, we need to find how many division cycles there has been by dividing the total time, which is 3 hours, or 180 minutes, by the mean division time of 30 minutes. In our case, this equals 6, so we can tell that 6 divisions will have taken place. To calculate how many cells that makes, we will take our original cell, of which there is only 1, and multiply it by 2, 6 times, which in total gives us 64, which is our answer. To write this multiplication out more simply though, we could just write 2 to the power of 6. It's important to remember that each of these 64 bacterial cells would be its own organism. Jom kita selesaikan soalan ini. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu keluarkan isi penting atau maklumat penting terdahulu. Yang pertama, soalan ini mengatakan pada awal uji kaji ini, terdapat 1000 bakteria yang ada di dalam media kutu tersebut. Yang kedua, masa generasi atau masa bakteria tersebut membiak adalah selama 15 minit. Dan soalan mahukan berapakah bilangan populasi setelah 45 minit. Untuk memudahkan anda mengira, anda boleh lukis seperti di gambar raja. Anda boleh tulis pada permulaan mempunyai 1000 ekor bakteria. Apabila berlakunya belahan dedua pada peringkat pertama, iaitu selama 15 minit menjadi 2000 ekor. Dan setelah 15 minit, untuk peringkat kedua menjadi 4000 ekor. Belahan dedua kali ketiga pula menjadikan bakteria tersebut jumlahnya adalah 8000 ekor bakteria. Selepas 45 minit. Mudah kan? Sila cuba.